Soalan seterusnya. Rajah 4 menunjukkan graf jarak lawan masa bagi perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke Sedang. Okey, Rawang ke Sedang. Okey, ceritanya. Rawang ke Sedang maksudnya kita tahu daripada Sifa ke 40. Maknanya perjalanannya sejauh 40 km untuk daripada Rawang sampai ke Sedang. Okey, itu cerita. Rawang ke Kuang. Jaraknya 10. Kuang ke Sedang. Maknanya daripada 10 hingga 40. Berapa bezanya? 40 tolak 10, 30. Okay, itu ceritanya. Okay, itu kalau jarak. Okay, masa pula. Di Rawang Sifar sampai ke 8 minit dia sampai Kuang. Gila. Tak tahulah. Maknanya sejauh 10 km dia mengambil masa 8 minit saja. Okay. Lepas tu 8 hingga 11 dia stay, dia rehat. Dia tak bergerak. Jadi 11 minit ke-12 baru bergerak sampai 40 km dan pada sampai masanya. Okey, itu ceritanya ya. Baik, soalannya diberi bahawa laju kereta api dari Kuang ke Sedang ialah 1.25 km per minit. Okey, tak payah risau per minit. Carikan nilai T. Okey, maksudnya dia nak cari nilai daripada sini ke sini. Okey, dia nak cari laju. Okey, laju kita tahu ialah jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. JLM. Sebab tu nak cari laju, jarak bagi masa. Okey, dah. So sekarang jumlah jarak. So jumlah jarak daripada Kuang ke Sedang. Jadi kita carilah perbezaannya. Jadi perbezaannya ialah jarak akhir tolak jarak awal per masa akhir tolak masa awal. Okey, jumlah jaraknya ialah akhirnya ialah 40, awalnya ialah 10. Betul? Okey, tempohnya ialah daripada 11 hingga T. Jadi akhirnya T. Kenapa? Kita dah belajar makin kanan itulah akhir. Jadi T tolak 11, aku dah tahu jawapannya ialah dibagi 1.25. Okey, jadi kita kecilkan 40 tolak 10, 30 per T tolak 11 sama dengan 1.25. Okey, pindahkan ke atas. Jadi 30 sama dengan 1.25 darabkan T tolak 11. Jadi 30, 1.25 T. Kembangkan dia. Jadi 1.25 darab negatif 11. 1.25 kalikan dengan negatif 11. Negatif 17.5. Negatif 13.75. Jadi apa aku buat ni? Okey, jadi aku tahu ada satu benda tolak ni akan dapat ni. Jadi yang ini ni pun sama kat sini. Aku nak tolakkan juga supaya aku tahu bakinya kat sini. Tapi nak tahu tolak sini, maknanya dia kena lebih besar lah. Lebih besar. Jadi, tapi sebenarnya video tu ada terletak. Kita belajar negatif pindah sana je positif. Sebenarnya kenapa? Kita nak buang dia. So, ada cara yang sebelum ni saya dah ajar. Iaitu, kita lawankan dia. Hidup kena adil. Kalau sebelah kanan bagi tambah, sebelah kiri bagi tambah. Jadi ni akan dapat 43.75 sama dengan 1.75. 1.5 T. Jadi T sama dengan, so aku nak bagi T sama dengan 1. Jadi aku nak bahagikan dengan siapa? Sekejap ni saya ubah balik lah. 5T, so kita kena bahagikan dengan diri dia balik. Sini pun hidup kena adil, kena bagi dengan benda yang sama. Jadi 1.25 bagi 5 sama je, sama 1T.
Jadi 43.75 kau bagikanlah dengan 1.25. 43.75 kau bagikanlah dengan 1.25. Sekejap, aku tekan betul dulu. Tekan tak betul dulu. 1.25. Zas akan dapat 35. Okey, so akan dapat 35. So T sama dengan 35. Okey, dah. Jadi aku dapatlah T tu 35, iaitu 35 minit. Okey, tu A1. Settle. Sekarang A2. A2. Berapa lama masa dalam minit dia ambil untuk sampai sedang dari Kuang? Kita tolakkanlah 35. Tolakkanlah dengan 11. Jadi akan dapat 24 lah. 24 minit. Sebab kita dah tahu T-nya tadi ialah 35. So 35 tolaklah dengan 11. Perbezaan dia. Okey. Baik. B. Purata laju seluruh. Okey, seluruh. Tapi dipancing dalam jam pula. Ingat. Kita kena ubahkan dia. Macam mana caranya? Ikut kaedah telinga tadi. Okey. So, aku tahu purata laju adalah jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey. Dah selesai. So sekarang aku dah tahu dah jumlah jarak. Aku dah tahu dah memang daripada Rawang sampai ke Sedang jaraknya ialah 40. Tu bezanya. Kenapa yang graf lain kena kira? Itu laju dalam masa. Sebab bila je ni dia tak cerita laju. Jadi kita dah tahu dah jumlah jaraknya 40. Letakkan je 40. Okey, jumlah masanya aku tahu sani T tadi 30. Tapi minit. Macam mana kau nak tukarkan kepada jam? Okey. Jadi dua cara. Sama ada kau buat terus macam ini. 35. 35 minit per dengan 60. Kau terus kira pun boleh. Ataupun kau tukarkan dulu 40. 35 ni kau tukarkan dulu kepada jam. Sama je lah tu. Tapi nak buat terus pun boleh sebenarnya. Kena ingat, kenapa kena bagi 60? Sebab 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 60 minit sama dengan 1 jam. Kau nak cari 35. Berapa sini? Pusing. Kalau kau pusing ke sini, kau dapat, oh sedap kerja kau. Senanglah. Jauhlah sikit, musafirlah sikit. Jadi 35 kau bagikan dengan 60. Dapat 35 okey dah ada, bagikan dengan 60 kau dapat 0.58. Okey, 0.58. Jadi kau buat 40 bagi 0.58. Okey. Kau tekan kalkulator. 40 kau bahagikan dengan 0.58. Akan dapat 6897. Kalau aku dua angka berhenti lah. 2 titik puluhan. 6897. So akan dapat 68.97 kilometer per jam. Okey, katakan kau buat macam ni pula. Kau tak tukar, tapi kau tulis macam tu. Tapi dalam SPM, bila kau buat macam ni, kau dah dapat markah tau. Okey, jadi macam ni, dalam kurungan 40 bahagi dalam kurungan 35 per 60 dalam kurungan, kau kurungkan lagi sekali. Okey. Atau ceritanya, kalau kita dapatkan dalam kurungan ialah 40 bahagi dalam kurungan 35 per 60 dalam kurungan, buat kurungan balik. Okey, gitulah ceritanya. Salah. Oh, tandanya salah. Aku main bedal je tadi. Okey, tanda ni salah.
Gini. Okey. Tu kalau tapi sebenarnya dalam periksaan ini pun dah cukup. Janganlah buat macam ni. Itu nak tunjukkan aja. Okey, jadi dia tekan sama dengan ZAS 6847. 68. Apa benda ni? Aku tekanlah ABC ZAS 6857. 6857. Aku tekan lagi ZAS. Aku buat shift ZAS 480/7. Aku tekan ABC lagi ZAS 68.57. Katakanlah aku ambil 68.57 km per jam. Okey, dah. Okey, soalannya, cikgu, yang mana satu aku nak ikut ni, cikgu? Yang mana satu betul? Nak ikutkan yang ini ke yang ini? Okey. Baik. Kalau dah segi realitinya, dua-dua betul. Tak ada masalah. Tapi kalau dari segi figure yang betul, macam ni salah kan? Sebab tu cara nak menulisnya lebih baik buat macam ni dari segi nak cari jawab. Tapi sebenarnya apa bukan kesilapan. Apa masalahnya? 35 saya bagikan dengan 60 akan dapat 0.58. Itulah maksudnya bila kita bundah-bundahkan. Tapi sebenarnya tak perlu tau. Contoh ni saya biarkan. Okey, apa saya nak buat? Saya tak perlu buat bundahkan. Saya buat apa? Saya ambil lagi, tekan je 40. Saya bahagikan, saya tekan answer. Answer tu maksudnya saya ambil jawapan semua ni balik. Saya tekan sama dengan. Dapat tak? Sama tak dengan 68.7 dengan 88.7 bila kita buat? Itu tekniknya lah. Tekniknya. Tapi pada saya kalau dibuat macam ni, dikira salah, pada saya zalim lah. Zalim lah. Tapi dalam matematik, penandaan, dia bukan nak tahu jalan kerjanya. Dia bukan nak tahu jalan kerjanya, dia nak tahu ayat matematiknya. Bila kau buat ni, kau selamat lah. Jadi apa-apa bila nak ditukar minit, kau buat macam ni je dah cukup lah ni. 40 km per katakan 20, kau tulislah 20 per 60. Okey, katakanlah 1 jam, katakan soalannya. Dia nak 1 jam 45 minit. Kau kena tukarlah 1 jam jadi 60. Jadi 105. Jadi kat sini kau kena buat lah 40 per 105 per 60. Itu sudah cukup untuk kau dapat markah. So pastikan minit pada minit, jam pada jam lah. Sebab ini kenapa kita tukar 60, kita bagi 60, sebab 60. Dia cerita macam ni tau. Cuma kau buat kalau 40, kau bagi 60 per 60. Jadi akan dapat 40 per 1. 60 bagi 61. Jadi jawapannya 40 km per jam. Sebab jamnya 1. Tapi maksudnya sekarang ni yang atas ni bukan 60. Atasnya ialah 105 atau atasnya 35. Sebab tu kau kena bagi dengan 60. Itu cerita dia. Boleh faham? Baik. Itu saja.